Semua raja-raja serah negeri mereka bulat-bulat kepada British. Serah negeri mereka bulat-bulat kepada British. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari sejarah Malaysia di zaman penjajahan Inggris. Dari sini kita akan lihat betapa bedanya dengan kisah di Indonesia. Pada era penjajahan, di wilayah Indonesia masih banyak kerajaan yang cukup besar, sehingga berani melawan Portugis, Inggris, dan Belanda. Adapun raja-raja Melayu Malaysia tidak berani melawan penjajah karena kecil. Mereka hanya raja-raja kecil yang lemah. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, di Indonesia terjadi revolusi kemerdekaan yang dahsyat. Perlawanan terhadap sekutu yang datang bersama Belanda dilancarkan secara terus-menerus. Semua tatanan kolonial dan feodal dihancurkan. Raja-raja yang mendukung penjajah juga dihabisi. Adapun di Malaysia hal ini tidaklah terjadi. Malaya dikuasai lagi oleh British hingga diberi hadiah kemerdekaan pada tahun 1957. Karena Indonesia memperjuangkan kemerdekaan sendiri, negara Indonesia pun dibuat sendiri oleh bangsa Indonesia, berbentuk republik dengan sistem demokrasi presidensial. Adapun negara Malaysia dibuatkan oleh British. Karena itulah raja-raja yang memuja penjajah pun tetap dipertahankan. Adapun para pejuang kemerdekaan di Malaysia dituduh komunis atau pemberontak, dan sebagian masuk penjara. Nah, baru-baru ini mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menceritakan mengenai perjanjian Pangkor pada tahun 1874 yang menandai penjajahan Inggris di Perak, Malaya. Dari sini kita akan melihat betapa lemahnya raja-raja Melayu Malaysia. Saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan kesalahan kita. Dulu kita mempunyai sistem raja berkuasa mutlak dan segala-galanya diserah kepada raja. Dan kita percaya bahawa sebagai pemimpin negara, mereka akan lakukan benda yang baik. Tetapi seperti yang kita lihat dalam perjanjian Pangkor, rebutan untuk jadi raja, untuk jadi sultan, menyebabkan akhirnya negara ataupun negeri Perak terserah kepada British. Kerana antara Abdullah dengan Ismail, mereka tidak bersetuju siapa yang sepatutnya jadi raja, dan pihak British yang menentukan bahawa raja ialah Abdullah, dan Ismail digugurkan. Raja Abdullah dapat jadi raja kerana dia minta tolong daripada British untuk jatuhkan Ismail sebagai raja. Dan British pun tolong. Dan bila British tolong, ada bayarannya, bukan percuma. Akhirnya apa yang berlaku kita tahu adalah perjanjian Pangkor, yang mana perjanjian ini sebenarnya menyerahkan negeri Perak ini kepada British. Pada masa itu negeri Perak cukup kaya dengan timah, biji timah begitu banyak sekali di Perak. Dan apabila Abdullah jadi raja dan Abdullah terhutang budi kepada British, maka segala-gala kuasa yang ada kepada raja diserahkan kepada British. Kutipan cukai tidak lagi boleh dilakukan oleh raja, tidak pun boleh dilakukan oleh datuk-datuk kawasan-kawasan tertentu, orang kaya-kaya. Mereka ini dulu berhak kutip cukai, dan sebahagian daripada cukai itu naklah diserah kepada raja.
Tetapi apabila British datang, kutipan cukai dibuat oleh pemerintah dan hasilnya bukan diserah kepada raja, tetapi diserah kepada satu perbendaharaan yang mengurus keuangan yang diterima. Raja dan datuk-datuk, orang besar, orang kaya-kaya ini tak lagi dapat kutip cukai sendiri. Mereka dibayar gaji. Raja tidak boleh terlibat dengan politik dan datuk-datuk pun sudah tidak boleh kutip cukai. Maka marahlah mereka. Bukan kerana perjuangan untuk bangsa. Marah mereka kerana tak dapat duit. Tak dapat kutip cukai. Bila kutip cukai, bahagian yang besar masuk poket sendiri. Bahagian yang kecil hantar kepada raja. Tetapi apabila British memerintah, raja diberi political pension yang jauh lebih besar daripada apa yang diberi oleh datuk-datuk yang kutip cukai. Kerana datuk-datuk yang kutip cukai ini, kebanyakan daripada cukai masuk dalam poket sendiri. Sekarang dengan British pemerintah, datuk tak boleh kutip cukai, tapi raja puas hati kerana British membayar gaji yang jauh lebih besar daripada dahulu. Begitulah guys, kisah perjanjian Pangkor. Di era penjajahan, hal serupa sebenarnya juga terjadi di Indonesia. Bedanya adalah di Indonesia terjadi lebih banyak perlawanan terhadap penjajah. Selain itu, di Indonesia akhirnya terjadi revolusi kemerdekaan. Adapun di Malaysia, para pejuang kemerdekaan kalah dan tentara British yang menang. Karena raja-raja Melayu memuja British, maka mereka dan keturunannya tetap bertahan hingga sekarang. Yuk kita lanjut. Ini hasil daripada perjanjian yang dibuat dengan British. Bukan saja minta dapat penasihat, tetapi dapat pemerintah. Kita dijajah, tapi kita membahagikan diri kita kepada negeri-negeri yang kecil. Bukan sebagai bangsa Melayu, bukan sebagai negara Melayu. Walaupun kita kata tanah Melayu, tapi kita utamakan negeri masing-masing. Kita jadi rakyat, raja-raja kita. Dan raja-raja ini mempunyai negeri yang kecil-kecil yang tak mampu membuat apa-apa pun. Tak boleh lawan dengan Siam, tak boleh lawan dengan Burma. Mudah ditawan, dikalahkan oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British. Kenapa? Karena kita berpecah. Daripada dulu pun kita berpecah. Mereka independen. Mereka bukan termasuk dalam apa-apa gabungan. Kalau jadi kepada satu negeri, itu bukan masalah negeri lain. Apabila Siam serang Kedah, tak ada siapa tolong. Tak ada negeri Perak ataupun Kelantan tolong. Kerana negeri Perak dan Kelantan anggap ini masalah orang Kedah, bukan masalah kami. Sebab itu apabila pihak British berbuat perjanjian dengan Siam supaya 4 buah negeri Melayu diserah kepada Siam, tak ada protes. Kedah tak ambil berat, Kelantan tak ambil berat, Terengganu tak ambil berat, kerana ini masalah mereka. Tak ada protes sama sekali apabila 4 buah negeri Melayu diserah kepada Siam. Sepatutnya apabila British kembali, kita sepatutnya
tuntut balik 4 buah negeri, tetapi kita tidak anggap kehilangan ini adalah kehilangan tanah Melayu. Masing-masing nak jaga negeri masing-masing saja, dan dalam negeri pun masing-masing nak jaga supaya title, gelaran sebagai raja, sebagai sultan tidak dihilangkan oleh British. Itu yang utama, title sebagai sultan. Itulah tuntutan. Tetapi apabila British menekan, kalau awak tidak tanda tangan perjanjian Melayu Union ini, maka kami akan gugur kamu sebagai sultan. Tak lagi sultan, dan kami akan pilih seorang lagi raja untuk ditabal sebagai sultan, dan mereka akan tanda tangan perjanjian Melayu Union. Do we learn anything? Kita takkah bodoh kita? Walaupun dia kekalkan gelaran sultan, tapi negeri diambil oleh British. Tak ada lagi dah negeri Melayu, tanah Melayu tak ada dah. Nak jadi sultan apa? Negeri mana nak jadi sultan untuk agama Islam dan adat istiadat Melayu? Do we learn anything? No. Kita tak belajar. Kita terima tanda tangan. Semua raja-raja serah negeri mereka bulat-bulat kepada British. Tak ada lagi. Melayu Union bermakna tak ada lagi tanah Melayu. Walaupun nama perkataan Melayu Union itu digunakan, bukan tanah Melayu lagi. Raja-raja, 9 raja serah seluruh semenanjung ini kepada British. Begitulah guys, kisah penjajahan British di Malaya seperti yang diceritakan oleh Mahathir. Mungkin karena lemah dan kerdil itulah, kaum Melayu Malaysia dan raja-raja Melayu kemudian suka menciptakan dongeng dan berhalusinasi biar tampak hebat. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.